Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustaz semua? Ustaz harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kita akan teruskan lagi pembelajaran pada hari ini dengan mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1, bidang Al-Quran. Tajuk yang akan murid-murid belajar pada hari ini ialah bacaan lin. Apa tu ya bacaan lin? Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana tau. Tunggu sehingga selesai Ustaz kongsikan tajuk ini dengan murid-murid. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 1. Sila buka muka surat 21 sebagai panduan pembelajaran murid-murid pada hari ini. Dah jumpa ke muka surat 21? Kalau dah jumpa, jom kita lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini. Objektif pembelajaran: membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi huruf ya dan waw sukun yang sebelumnya berbaris di atas dengan betul dan bertajwid. Mari Ustaz terangkan maksud sukun. Sukun atau sakinah ialah tanda mati. Manakala baris di atas pula dikenali sebagai baris fathah. Apakah maksud lin? Ada sesiapa yang tahu ke maksud lin? Ya, betul. Bukanlah nama orang, tetapi salah satu hukum yang terdapat di dalam bacaan Al-Quran. Dan murid-murid sangatlah bertuah pada hari ini kerana akan mempelajarinya. Lin ialah lembut pada sebutan huruf waw atau ya yang sebelumnya berbaris fathah. Maksudnya, apabila murid-murid jumpa je kalimah yang mengandungi huruf waw atau ya, sukun, dan huruf sebelumnya adalah berbaris fathah, maka murid-murid perlulah membaca kedua-dua huruf tersebut dengan lembut. Bukannya tubuh badan yang kena lembut semasa membaca hukum bacaan lin, tetapi suara perlulah dilembutkan semasa membaca kalimah yang mengandungi hukum bacaan lin. Murid-murid tahu tak berapakah jumlah huruf lin? Huruf lin terdiri daripada dua huruf, iaitu yang pertama, huruf waw sukun dan sebelumnya berbaris fathah. Untuk lebih memahaminya, Ustaz telah sediakan gambar rajah agar murid-murid lebih memahaminya. Beginilah yang Ustaz masukkan tadi. Adanya tanda sukun di atas huruf waw dan adanya baris fathah pada huruf sebelum huruf waw sukun tersebut. Yang kedua, huruf ya sukun dan sebelumnya berbaris fathah. Ini pula gambar rajahnya. Ada tanda sukun di atas huruf ya dan terdapat baris fathah pada huruf sebelum huruf waw sukun itu. Sekarang, murid-murid boleh fahamkan bagaimanakah caranya untuk mengenali kalimah yang mempunyai bacaan lin. Jom kita lihat pula cara bacaannya. Bagaimanakah cara bacaan lin? Ada sesiapa tahu ke? Meh Ustaz kongsikan dengan murid-murid. Cara bacaan lin terbahagi kepada dua. Yang pertama, ketika wakaf atau berhenti. Bacaan dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Maksudnya, diberi pilihan kepada pembaca untuk memilih panjang harakatnya. Sekiranya nafas murid-murid pendek, boleh gunakan 2 harakat. Dan sekiranya nafas murid-murid panjang, boleh gunakan 4 atau 6 harakat. Kaedah bacaan yang kedua ialah ketika wasal atau menyambung bacaan, tidak boleh dibaca panjang dan hanya kekalkan sifat lin sahaja. Maksudnya, ketika murid-murid menyambung bacaan yang mempunyai kalimah bacaan lin, murid-murid tidak boleh membacanya dengan panjang seperti 2 atau 4 atau 6 harakat. Sekejap lagi, Ustaz akan terangkan kepada murid-murid cara-cara untuk mengenali dan membacanya dengan betul.
Sekarang, murid-murid lihat contoh huruf waw sukun dan sebelumnya berbaris fathah. Jom ikut Ustaz baca. Kalimah pertama, yaumi. Dalam kalimah ini, murid-murid boleh lihat adanya huruf waw sukun dan sebelumnya terdapat baris fathah pada huruf ya. Inilah yang dimaksudkan oleh Ustaz tadi, iaitu ketika wasal atau menyambung bacaan tidak boleh dibaca panjang dan hanya kekalkan sifat lin sahaja. Kalimah kedua, sauti. Adanya huruf waw sukun dan sebelumnya adanya baris fathah pada huruf sad. Kalimah ketiga, qawlan. Terdapat huruf waw sukun dan adanya baris fathah sebelumnya, iaitu baris fathah pada huruf qaf. Kalimah keempat, zaujin. Adanya huruf waw sukun dan baris fathah pada huruf zai. Kalimah kelima, fir'auna. Terdapat huruf waw sukun dan sebelumnya ada baris fathah pada huruf ain. Kalimah keenam, mawqufuna. Kalimah ketujuh, minal mauti. Ketika wasal, tidak boleh dibaca panjang dan hanya kekalkan sifat lin sahaja. Kalimah ke-8, walasawfa yu'tika. Kalimah ke-9, dhalikal yawmu. Ini pula yang Ustaz maksudkan dengan bacaan ketika wakaf atau berhenti tadi. Bacaan boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Terpulang kepada murid-murid. Kalimah ke-10 atau terakhir sekali, wa amanahum min khawf. Adanya huruf waw sukun dan sebelumnya berbaris fathah, iaitu baris fathah pada huruf kha. Ketika wakaf, bacaan boleh dibaca sebanyak 2 atau 4 atau 6 harakat. Contoh bacaan 2 harakat, min khawf. Contoh bacaan 4 harakat, min khawf. Dan contoh bacaan 6 harakat, min khawf. Sekarang, murid-murid lihat pula contoh huruf ya sukun dan sebelumnya berbaris fathah. Jom ikut Ustaz baca sekali lagi. Kalimah pertama, ghairu. Dalam kalimah ini, murid-murid boleh lihat adanya huruf ya sukun dan sebelumnya terdapat baris fathah pada huruf ghain. Murid-murid ingat tahu, ketika wasal atau menyambung bacaan tidak boleh dibaca panjang dan hanya kekalkan sifat lin sahaja. Kalimah kedua, khairun. Adanya huruf ya sukun dan sebelumnya ada baris fathah pada huruf kha. Kalimah ketiga, tayran. Terdapat huruf ya sukun dan adanya baris fathah sebelumnya, iaitu baris fathah pada huruf ta. Kalimah keempat, alaihim. Adanya huruf ya sukun dan baris fathah pada huruf lam. Kalimah kelima, ara'aita. Terdapat huruf ya sukun dan sebelumnya ada baris fathah pada huruf hamzah. Kalimah keenam, fi lailati. Kalimah ketujuh, alam tara kaifa fa'ala. Kalimah ke-8, alam naj'al kaidahum. Kalimah ke-9, li'ilafi Quraisy. Itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah.